Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil aziz allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ibu-ibu, ayah-ayah ada ke tak tu ya? Dulu tak apa dah. Nampak kau ibu saja yang ada dah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sihat wal afiah. Boleh kita mari majlis tafakkur fiddin ataupun majlis apa kita ni? Ibu-ibu apa? Majlis ilmi ni. Majlis ilmi ibu-ibu dan abi-abi. Ni wasa kaya ke dia ni? Masya-Allah ni. Mau pakai gari tak kena habis dah buat kita ni. Tak kena dah. Masya-Allah. Allahu akbar. Kru kita. Allah, malu kita nak mengajar ni. Depan acara kita ni. Saya ni ke ketua yai เรียนรู้ที่โรงเรียนนิรุดดีนพวกเรานะก็คือกายะก็เป็นครูผมคนหนึ่งที่มีการศึกษาที่นั่นที่โรงเรียนนิรุดดีนngaji situlah kecil-kecilม.1 ถึงม.วันนั้นม.3 แล้วก็ช่วงนั้นก็คือไปหลังจากที่ช่วงนั้นจะมีกศนใช่ไหมหลังจากนั้นก็ไปเรียนม.4 แต่ว่ายังไม่ทันจะจบก็ไปเรียนที่ประเทศสุดานมหาวิทยาลัยแอฟริกานานาชาติไปเรียนต่อที่นั่นก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็คือมาจากอะไรในความกระตุ้นของอาจารย์ของเรานะอินชาอัลลอฮฺแล้วก็เข้าโรงเรียนนุรุดดีนทั้งหมดที่เป็นอาจารย์ที่นั่นอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยtak apalah kaya pun tak apa nah, kita apa mari share idea nah, ilmu pada apa kita, sama-sama kita boleh ilmu. Jadi sebenarnya program-program yang berbentuk macam ni saya pun nak mari lama dah. Pun telefon 2 3 4 kali dah. Ada masa. Nak mari sini. Sebenarnya kawasan sini alhamdulillah kita pun mula-mula awal pun dulunya saya ingatlah kalau katalah majlis Islam Nara kita ni, saya pernah ceramah sekali di masjid apa ni Balasah Habaseng dah. Adalah tu belum pernah mari sekali sebelum nak cetusnya Islam Nara yang program yang berbentuk macam ni lah. Saya bercakap bahasa Melayu tak kita? Boleh kan? Capu-capu insya-Allah nah. Bahasa Melayu kita guna bahasa Melayu rendah tak apa nah. Jadi alhamdulillah. Saya orang sini orang Tabah ya, orang Tabah. Jadi pertama kalilah mari ceramah kepada kaum ibu yang ada di sini. Tapi masjid lain tu acak juga lagi masjid besar Naga nah. Padahal ni duduk mengajar di Universiti Naga lah. 10 tahun dah lah, 11 tahun dah. Belajar situ, ada mengajar situ nah. Jadi hari ini sebagaimana kita memperkenallah dulu insya-Allah dalam masa 45 minit tu, dan insya-Allah di minggu kalaulah kita ada masa di 2-3 ataupun sebulan yang akan datang, kita cuba mencari ayat-ayat tafsir-tafsir Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan kita hidup di dalam dunia ni, kita nak pergi mana, เป้าหมายของเราที่อยู่ในโลกนี้จะไปที่ไหน นี่kita kena
kena ada dalam tujuan kita hidup dunia tu nak pergi mana dah. Jadi sebagaimana yang saya tengok di sini ada kawan saya seorang yang pernah hantar kepada saya, tapi dengan bahasa bahasa Thailand lah. Dia kata, "Konที่มีอีหม่านนั้นมองที่ไรก็มีคุณค่ามีสง่างาม." Dia kata orang yang beriman ni duduk mana masya-Allah. Duduk mana orang yang beriman ni sengah-ngam ni maknanya comel, hebat dah. Allah, orang yang beriman kaya ni. Duduk mana-mana kita ke iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, duduk mana-mana tengok hebat. Jadi kita nak jagalah iman kita tu, iman kita ni. Yang kedua dia kata คนที่มีเมตตาดูที่ไรก็มีงดงาม. Orang yang ada meta ni apa dia buat kita? Kasihan belah, masya-Allah ni. Orang yang kasihan belah ni, duk mana-mana pun hebat juga. Kau ngop ngam. Hebat sungguh kasihan belah ni. Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tengok salah seorang orang Malaysia ada. Nama gapo orang kata? Kau duk bagi bagai-bagai tu. Nama Abid Liu ke? Nah. Masya-Allah dia tu asalnya asal usul lah kita kata dia bukan orang Islam. Tapi masya-Allah dia masuk Islam tu gak. Dia pernah belajar kat Pakistan ke apa dah. Tapi dia balik tu dia nampak kesusahan. Tapi cara dia bagi tu suasana learning satanakan hak Covid sekarang ni dia tak kira, dia bagi belaka kat yang ni. Dia bagi semua. Muslimไม่ใช่ Muslim ก็ใจหมดเลยอย่าวิbelaka. อย่าให้บริจาคทุกมวลมนุษย์ที่อยู่ในบนโลกนี้dia bagi belaka, masya-Allah. Kadang-kadang dengan dia bagi kebaikan pun ada juga orang-orang yang nak menguduh ke dia. Ada cabaran. Allah kata dia tu nak ego lah, nak besar diri lah. Tapi lah sekali alhamdulillah dengan kelama-kelama tu ความสม่ำเสมอที่เขาให้นั้นก็คืออัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ยกเขา baru-baru ni alhamdulillah katanya agung yang baru tu panggil dia nak wi kemudahan ให้ไฟเขียวให้กับเขาเพื่อที่จะไปแยกจะไปบริจาคของที่ไหนไม่มีปัญหานี่ก็คือ satu kebaikan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan orang-orang yang ada sifat ความเมตตา. Jadi Ustaz sebenarnya nak masuk dalam tajuk kita tapi tak apa sebagai mukadimah jadi ความเมตตาni cara rahmat kita ni kita duduk dalam keluarga pun kita kena ada มีความเมตตา buat kita ni rahmah. Hak besar sekalinya kita dalam keluarga ni kita kena ada kasihan belas terhadap suami kita. Suami kita pun kena ada kasihan belah kepada isteri kita. Kadang-kadang kita dengar dalam masyarakat kita adanya isu, adanya perkara yang bermasalah dengan perbalahan dalam masyarakat dah. Suami isteri ada cerai. Cerai ni Islam ni ya berilah tapi la'anallah laknat berbentuk cerai. Maknanya Islam tu haruskan cerai tapi laknatlah buat kita dah. Jadi kita sesama sesama keluarga, suami isteri kita kena ada sifat kasihan belah lah. Maknanya dua-dua, bukan saya kata kepada kau ibu saya, lelaki pun yang dengar di dalam ni pun dia pun kena ada kasih sayang sama-sama kita. Yang kedua kita kena ada kasih sayang kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Kasih sayang kita tu kepada keluarga kita. ปัญหาหนึ่งที่ผมมองในกลางยุค 0.4 นี่ก็คือว่าเรื่องของการรักใคร่พ่อแม่ต่อลูกนั้นมันลดน้อยลง. Saya tengok tu kasih sayang kita kepada anak-anak kita tu memang sayang tapi วิธีการที่เรา kasih sayang kepada anak kita tu kurang sikit. Kasih sayang ก็คือพวกเรานี่ก็คือให้แต่เงินอย่างเดียว kita we kemudahan tapi kita เคยมีคิดหรือเปล่าเรามีการอย่างเช่น
1 เดือนครั้งหนึ่งหรือว่า2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งเราพาลูกๆเรานั้นมากินข้าวพร้อมๆกับพวกเรากับครอบครัวของพวกเราini besar sekali buat kita ni. Ini orang-orang yang maju, orang-orang Yahudi selalu dia makan dengan keluarga dia sebab tu dia hebat. Kita orang Islam kita saya duk perhatilah. Kadang-kadang memanglah kita jalan tugas, kadang-kadang anak nak pergi sekolah kat letak peti atas peti je kat. Atau duit duduk situ tu pergilah sekolah, mana pergi kerja dah. Lagu tu lah. Ni hari kita hari-hari. Kalau boleh kita ke mikan siung ke anak kita sebelah pergi sekolah. Ada kita kasih sayang kita dengan anak kita tu. Sebab kalau kita tahu buat gitu ya benda hak lain. Abayamu tang-tang. Hak you hak you sekeliling dalam dengan suasana yang ada dalam ni cepat masuk kepada anak-anak kita. Sebab itulah kita tu yang berlaku gejala-gejala masyarakat di tempat kita tu, saya rasa kita tu tarbiyah dah didik dia, tapi didik soalan kata tak kena. Tak kena. Kasih sayang kita kepada anak-anak kita cuba kuatkan lagi. Kita cuba dudukkan anak-anak kita makan nasi sekali. Duk royak kepada fak kita saja. Saya sendiri pun kadang-kadang tak ada juga. Tak penuh tapi royak ni tak apa nasihat kalau boleh tu buat kita buat dah 2 minggu sekali, 3 minggu sekali pun tak apa orang panggil anak-anak kita ni. Jadi kasih sayang kita ni sama keluarga, anak, kasih sayang kita kepada makhluk yang ada ni. Kasih sayang kita kepada makhluk yang ada, rahmat kepada makhluk-makhluk yang lain. Salah satu yang saya baca buku-buku yang mana yang boleh jadi salah satunya penyakit COVID-19 ni boleh jadi penyakit COVID yang kita alami learning ni. Salah satunya ialah sifat manusia kita ni dia kurang sikit nak ada kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lain. Saya rasalah kita kurang kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang halus. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluk yang halus ni kita cuba mengkhianati. Kita cubaทำลายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เราไม่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ Allah สร้างอยู่maka dia marilah penyakit-penyakit yang kita lalui sekarang ni. Sebagaimana saya lihat kepada kita manusia ni suka buat kepentingan dia sendiri tu, buat senjata-senjata yang hebat-hebat buat nuklear, buat benda-benda yang hebat-hebat. Girabuk bangunan tu, girabuk bukit-bukit tu yang ada singwet lah pun habis. Begitu juga kita lihat kepada orang-orang yang ke laut. Orang perembun tu, orang perembun macam mana? Konti perembun pan naik tele dia buat lagu mana dia nak takak ikan. Buat kita ni. Dia takak ikan kadang-kadang dia pukak dia tu. KJLW dah besar tu, tapi dia kecilkan lagi. Dia cuba nak mengambil ikan yang kecil. Yang takutnya ikan-ikan yang kecil itu kita ambil pun kita kau pun kita pun tak makan kita juga. Dah kita melontar ikan tu dalam laut, ikan tu matilah. Hak sedih sekalinya ialah manusia kita ni zaharal fasad ni, mereka melakukan kerosakan sehingga mereka tu bong dalam laut tu supaya ikan tu masuk lari. Tu jadi orang panggil kita ni tak mengasai kasih sayang kepada makhluk yang halus dalam muka dunia ni. Itu sebagai mukadimah awak kita ni. Tapi benda-benda ni kita kena jagalah wafat kita ni. Lepas tu yang ketiga dia kata kontimi amanah ni mong yang rai ko mikian. Orang ada amanah ni duduk di mana-mana pun dia melia wafat kita ni. Lepas tu yang keempat kontimi marayat you kap krai ko miraka. Orang ada akhlak. Masya-Allah duduk di mana-mana ni ada harga. Khusus-khususnya orang-orang perempuan kita ni deh. Hak kahwin dah tak apalah kat jadi. Hak tak kahwin lagi tu insya-Allah ada akhlak yang comel tu. Maka cepatlah dia tu Lepas tuคนที่กตัญญูต่อบิดามารดานะอยู่ที่ไหนก็มีการเจริญรุ่งเรือง orang yang menghormati ibu bapa, kasih sayang kepada ibu bapa, duduk di mana-mana pun dia tu maju bapak kita ni. Ibu bapa ni penting bapak kita ni. Tu. Sebenarnya dalam Islam ni tak suka benar orang panggil kita buat satu rumah untuk orang tua tu. Korang sukalah semacam mana yang Jepun duk buat tu. Rumah untuk koncara kat yang ni.
Kita sebab tu negara Islam banyak tak buat rumah konsyara ni. Tapi orang Jepun dia sibuk dengan kerja buat dia agak siapa orang tua tu agak dia geletak dah. Dalam rumah syara tu agak nah, tak tahulah anak pergi ziarah ke tak tahu. Nah, tapi nah kita berdoalah kita ni yang mana saja kita saat ni kita tidak termasuk golongan-golongan orang-orang yang berbentuk macam tu. Kita ni kita kena kasih sayang kepada ibu bapa kita sebab ibu bapa kita mera kita masa kecil lagi ni. Itu sebagai mukadimah pada buat kita ni. Jadi hari ni sebenarnya saya ni nak mari nak cuba bagi tazkirah lah sikit kepada kaum ibu kita mengenai 7 golongan manusia yang boleh duduk di naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia aras ni? Ngau apa ni panggil rom ngau ya. Aras ni rom ngau kong Allah Subhanahu wa taala ti yaumul qiyamah. 7 golongan manusia. Kita cuba perhati pada satu hari nanti ni Allah Subhanahu wa taala ni yauma yab'asuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullah wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Ayat ni jelas kepada kita. Pada suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Bangkit gimana weh? Allah SWT membangkitkan manusia kita tu semenjak Nabi Adam, umat Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Bangkit tu ketika mana? Setelah mana Allah Subhanahu wa taala mensiuk sunahkan sesakala yang pertama manusia itu mati habis. Kalau ada orang sepak masa tu boleh nampaklah, tapi kita ni kita minta dengan Allah tu tak sepaklah dengan masa tu. Lepas tu mari sunah yang kedua tu, sangkakala yang kedua Allah Subhanahu wa taala tu yang siuk yang kedua itulah yauma yab'asuhumullahu jami'a. Allah akan bangkitnya manusia semua buat kita. Allahu akbar. Semenjak Nabi Adam, umat Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Berapa juta manusia kita? Berapa juta manusia kita? Learning ประชาชาติทั่วโลกที่มีอยู่นี่ adult learning นี่ hampir berapa? ประมาณ10,000 ล้านหรือเปล่าหรือว่า 11,000 ล้านหรือเปล่า kita itulah maknanya 11,000 juta manusia, tak kira lah Islam tak Islam ke, Buddhis ke, Kristian ke, Yahudi ke, manusia yang ada dalam ini. Cuma satu titik katanya orang Islam kita di dalam dunia ni lama dua. Dalam 8,000 juta orang katanya. Alhamdulillah. Yang lama dua hak banyak sekali Kristian lah kita kata aja. Tapi masa yang akan datang 50 tahun lagi ialah Islam akan meningkat lah ya. Sebab itu kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sampainya alamatul qiyamah umat Islam begitu ramai. Tetapi ramainya umat Islam macam buih. Kita tengok dalam hadis pula ramai tapi macam buih, tak kuat. Tu. Jadi saya nak cerita kepada kita bahawa semenjak Nabi Adam alaihissalam manusia berdoyong-doyong bangunnya daripada kubur itu tadi itu. Kalau istilah kita main apa kita bangun dengan berbentuk selapung, tidak ada perkara. Tidak ada perkara. Dengan masa itulah kita bangun tu. Macam mana suasana? Cuba kita bayangkanlah kalau mereka pernah pergi buat haji tu. Macam mana kita tu di wukuf di Arafah, di Muzdalifah, yang mana hak tu umat Islam sahaja. 2 juta, 3 juta yang ada tu wasa pun susah gelisah dah kaya dah. Allah nak berjalan tu, nak pergi tempat Mina, nak pergi melontar tu wasa susah dah kita. Itu sebenarnya gambaran yang mana hak kita tengok tu, yang mana Islam kita digalakkan kepada kita, kepada sesiapa yang ada duit, kepada sesiapa yang ada kuasa, kepada siapa yang tubuh badan yang sihat,
Islam suruh kita, digalakkan kita pergilah buat haji. Yang sebenarnya haji itu supaya kita pergi sana melihatkan suasana umat Islam dan kita mari buat perhati dengan diri kita. Itu di alam dunia yang kita ada. Beramai yang manusia yang nak melontar, ramai yang manusia yang berjalan kaki pada ketika itu. Tidak ada manusia pada ketika itu ialah setaraf yang sama. Buat kita sama. Patah nanti body ko, raja ko, rakyat awam ko, pemimpin ko, nah, semua sama buat kita. Allah pada hari itu. Pakai kain putih saja. Nah, tu dengan waktu yang panas. Nah, hak tu hak dunia. Nah, tetapi kita cuba nak bayangkan di alam akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia pada ketika itu. Nah, dalam suasana yang mana Allah membangkitkan manusia, kita pun duk tunggu bangkit manusia, kita cuba kita tenanglah sikit. Tapi Adis dah cerita dah, dia bangkitkan kita ni dengan suasana yang begitu panasnya cuaca yang ada pada ketika tu. Tu masing-masing nak ambil san Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil mahkamah ilahi. Allahu akbar. San Allah Subhanahu wa taala ni memang krai. Tidak ada siapa yang boleh nak kata dia hebat. Nak kata siapa dia jadi gapo apa kita ni? Nayuk tu boleh tolong tak ada. Nak kata siapa saya jadi punam tu tak ada. Saya jadi kedebet tu tak ada, semua dah tak ada, habis semua dah. Siapa yang boleh tolong? Tidak ada yang boleh tolong malaikat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat. Yang besar sekali pun syafaat pun kau dah syafaat lagu mana kru ayah kita ni pen luksit kong dikchan gitu ya. Adakah boleh lepas tak dalam mahkamah ilahi? Tak lepas. Hak besar sekali keอะไรพวกเราamalan kita การที่เราทำในโลกนี้ความดีความงามที่เราทำในโลกนี้เรื่องของอิบาดะห์ของเรานี่hak kita buat amal ibadah, hak kita buat lah ni lah. Hak ni hak nak jadi besar kepada kita, tenaga kita nak menggerakkan timah neraca kita tu. Semua Nabi tengok ni umat aku Nabi Muhammad, kata tengok dalam hadis Rasulullah lah. Umat Nabi Muhammad lah yang orang yang timbel dulu, hisap dulu. Tu tak apa, sekadar tu je. Tapi kita pun nak juga syafaat Nabi Muhammad kita ni. Di antara syafaat Nabi Muhammad, boleh Nabi Muhammad nak tolong kita ialah kita apabila sebut nama Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, kita kena tamra macam mana? Kita kena turut selalu dah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu. Kalau kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada Nabi nak mengaku kita sebagai ummah kita dan nak syafaat kita. Jadi saya nak cerita kita bahawa pada hari itu apabila Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, maka di sinilah Islam ni masya-Allah, sasana Islam niมันรู้สึกว่าคือเรานี่คือมันก็โชคดีนะเราอยู่ในศาสนาอิสลามนี่คือหะดีษนี่ก็จะบอกกับเราว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปยังไง masa depan tu Islam kita nak pergi lagu mana, ya cerita di dalam ni semua dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerita kepada kita bahawa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Dia kata 7 golongan macam prophet. Ni orang yang duduk di naungan Allah Subhanahu wa taala. มีท่านหนึ่งอาจารย์นักวิชาการแล้วก็บอกว่าในโลกหน้าเนี่ยคือเรื่องของร่มเงานั้นเสมือนกับว่าก็บอกอย่างกันสอนเรามาแชร์kitaอยู่ในห้องแล้วก็ห้องนั้นก็จะมีห้องแอร์ perasa ความรู้สึกtu
Kita apabila kita bangun daripada alam kubur tu, seolahnya orang yang duduk dalam dengan Allah ni, dalam arasy Allah ni, dia tak terasa. Kita cuba bayangkanlah buat kita lah, kalau musim panas ni lagu mana buat kita. Kita nak lari dah. Kalau musim panas ni, kita nak lari lah, kita tempat-tempat yang meneduh. Kalau lah kita nak pergi beli barang dalam mana-mana tempat, kita pun nak pergi duduk cari tempat hang besar-besar dah. Supermarket hang besar-besar, sebab meneduh kita. Jadi pada hari pada mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala dia menyedia dah kepada orang-orang yang berbentuk macam ni. 7 golongan yang mana manusia yang boleh duduk di naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dia kata di sini imamun adilun, pemimpin punam, pemimpin ti miความยุติธรรม learning tempat kita ni Allahu akbar tak tahulah telefon macam-macam dah buat kita lah ni dah. Ni kau mikir kau ya lah radu le tang macam mana. Musim pilihan raya dah. Ni ada apa dari tu pocor, ni tiap seban apa ni, tiap seban ke apa tu, semacik nak turun tu. Ni tu musim dia tak apalah. Tapi kita minta kepada orang-orang yang turun calon tu kena bacalah hadis-hadis ni atas. Lepas tu kena mengambil, nak turun saja pun bukan sekadar kita turun saja, kita kena apakah amanah kita terhadap masyarakat kita ni. Kita cuba nasihatlah kepada siapa-siapa keluarga kita nak turun tu, bukan turun saja sekadar kita nak ada jawatan saja, tapi turun tu kita kena ada amanah kita kepada orang-orang kampung kita. Tapi kalaulah dia turun dalam arti katanya, dia ada buat amanah, maka dia termasuk imamun adilun, imam yang adil. Sebab itulah di dalam buku-buku yang saya baca, dalam buku-buku siasah, orang panggil mengenai apa ni fak kita, Islam pun dia ada siasah juga fak kita.ในหนังสือรัฐศาสตร์อิสลามของอิหม่ามapa ni Fathul Yakam เขาบอกว่าคนจะเป็นอิหม่ามนั้นbentuk orang nak jadi imam tu, pemimpin tu seolah kata ada orang yang di bawah-bawah dia. Dia kata การจะเป็นผู้นำนั้นเขาจะมี2รูปแบบหนึ่งก็คือเป็นผู้นำที่มาจากการแต่งตั้ง mari jadi pemimpin tu mari daripada dilantik. Satu lepas tu จะเป็นผู้นำก็คือมาจากการมีการเลือกตั้ง dua buat kita ni jadi pemimpin dilantik. Kalau kita tengok dilantik di sini, kebanyakannya kita katanya orang jadi PO dilantik olehฝ่ายรัฐบาลของการศึกษาก็ada. Ni orang lantik melalui lagu tu. Orang nak jadi rong PO ke gapo lagi buat kita yang dilantik tu. Kalau orang yang nak jadi punang yang bentuk mikan lektang ni seolah kata Tok Nebe, Kamnan, gapo lagi buat kita ni, Semaci, sampai kepada atas lah, Presiden, Nayuk Ratna Menteri, Ratna Menteri pun sama. Jadi Nawayak kata apabila sebut pemimpin ini, Fathul Yakan mengatakan ada tanggungan yang orang yang duduk di bawah dia tu jadi pemimpin. Dan adanya setengah ulama yang mengatakan kita sendiri juga sebagai pemimpin, sebab kita nak jaga tubuh badan kita ni, pakcak andera kita ada juga. Pemimpin ini dia kata kita sendiri menjadi pemimpin diri kita sendiri, bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ni nak menjagakan mata kita, sebab kita nak menjagakan tangan kita, dengan sebab kita nak menjagakan telinga kita, dengan sebab kita nak menjaga kaki kita. Ada juga yang mengatakan kita sendiri sebagai pemimpin, tapi yang jelas-jelasnya ialah pemimpin yang saya sebut tadi itulah. Mereka yang dilantik oleh masyarakat kita, mereka yang dilantik oleh pihak atasan, itu yang dikatakan pemimpin. Jadi orang-orang yang dipemimpin ini termasuklah kalaulah kita seorang perempuan pun, kalau dia sebagai pemimpin, dia pun kena jalanlah tugas amanah.
Jadi tugas-tugas ini ialah kena ada imam yang adilun, pemimpin yang adil. Yang adil, ikhwan muyutitam tu lagu mana. Sebab itulah dia kata, mari mula-mula lagi pemimpin yang adil tu dari 7 golongan ni, dia akan duduk di naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia kata, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal. Ni walaupun dia sebut di dalam hadis ni, dia sebut daripada hadis ni mengenai orang-orang lelaki dan bersakut juga, berkaitan juga dengan orang-orang perempuan. Kebanyakan takut ada orang zaman Rasulullah kan, sahabiat Rasulullah pada zaman itu kadang-kadang dia sebut dhamir, dalam bahasa Arab ni kebanyakan dhamir orang lelaki, orang perempuan tak sebut ke? Jadi hak ni dia sebut lelaki, perempuan pun masuk juga fafak kita ni. Jadi dia kata wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal. Pemuda ataupun pemudi, nasya'a, nasya'a ni artinya muncul ataupun hidupnya, hari-hariannya itu fi ibadatillah, dia selalu beribadah kepada Allah azza wa jal. Jadi ibadah ni fak kita kena faham molek konsep ibadah. Konsep ibadah ni kita kena faham molek fak kita. Ibadah ni hari ni kita boleh ambil ni tak apa dah. Ibadah kalau kita nak faham ni. Ibadah ni dia ada 3 bahagian fak kita. Yang pertama ibadatu khususiyah. Ibadat yang khususi. Apa ni ibadah capak? Ibadat capak ke kerana kan lemat semaya kita tu, kan zakat kita tu, as-siyam terusin kita tu, apa lagi apa kita. Hak tu apa ni, al-hajj, buat haji tu ibadah khususiyah. Hak khusus maknanya kita tu nak buat tu kita kena belajar, kita kena berlatih, kita kena tahu. Tu ibadat khususiyah. Hak ni kita tak boleh tinggal lah hak ni ibadah ni. Dan yang dua lagi ibadah tu orang panggil ibadah juga kasbuhu anil amalihi, ibadah yang berbentuk kita usaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam dunia ni, kalau tak ada kerja ni lagu mana buat kita? Tak boleh, kena cari kerja buat kita. Sebab kita nak memelihara anak-anak kita. Sebab kita pun tak okey lah orang nak beri semua. Tak okey Melayu nak beri semua dah. Lah ni dah kita kena usaha. Mencari rezeki kita ni rezeki yang halal. Usaha kita. Kita selepas sembahyang subuh, kita solat subuh, kita sembahyang subuh. Apa ni ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun keluar cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki ini banyaklah. Adanya orang tu cari rezeki jadi cikgu, ada orang tu cari rezeki pokar jadi apa ni jual, ada orang tu jadi cari rezeki apa ni bagi kita menambah mutu. Ada orang cari rezeki kat Tabah tu ambil barang pergi kat Malaysia nganya galah tu rezeki belakang buat kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi Yusuf Qaradawi mengatakan bahawa di dalam kita mencari rezeki yang berbentuk ini, kita kena ada niat. Niat yang baik. Saya cari kita buat kerja buat kita ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita boleh hidup sihat, kita boleh buat amal ibadah. Ini rezeki juga. Ini juga dikatakan ibadah. Takutnya mereka faham saja ibadah semaya solat saja. Tu takut kita malah kerja. Ni buat kita ni. Takut orang faham ni apa ni duduk dalam masjid lagi kau tu. Pukul 7 pukul 8 duduk dalam masjid lagi tiap-tiap hari tu.
Tak ada dah tu, kena pergi kerja dah tu, cari rezeki dah tu. Itu bukan dah tu. Tu. Yang ketiga ialah ibadah juga yang berbentuk fadilatul a'mal. Ibadah yang berbentuk fadilatul amal di sini ialah yang berbentuk lafaz kita. Kam kau ni. Lafaz kita kam kau. Sebab kata jenis macam yang macam doa. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Apa lagi yang berbentuk doa, nah? Itu ibadah juga. Yang ibadah yang berbentuk lafaz. Macam learning, kita kata suasana learning, nah. Kalau boleh kita pagi dan petang tu kita cuba bacalah doa-doa yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan penyakit kita daripada COVID. Nah. Ingat doa apa tak buat kita? Ingat ke doa kita ni? Ayah ingat ke tak? Kena ingat buat kita doa-doa ni. Nah. Ada salah seorang daripada ulama Sudan, dia mengatakan buat kita dalam dunia ni, dia kata pergi dua perkara selamat dah. Hak suasana learning lah. Yang pertama doa, yang kedua tu kita cuba mengambil air sembahyang 5 kali sehari. Dia kata lepas tu kita pakai mask lah. Ambil air sembahyang kita tu kan. Tiap-tiap hari tu, apabila kita nak sembahyang tu kan. Kalau boleh tu kita, walaupun kita ada air sembahyang dah, kita cuba tajdidkan baru balik. Sebab suasana learning takutlah benda-benda tu mari kan. 5 kali kita nak sembahyang, ambil air sembahyang. Walaupun kita ada air sembahyang. Tu kita cuba menjaga benda ni, insya-Allah penyakit ni tak mari kepada kita. Tu. Jadi saya nak cerita kepada kita bahawa kita pergi kepada hadis kita tu tadi, ialah orang-orang yang kedua ialah pemuda ataupun pemudi yang dia tu selalu ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala ni. 3 perkara ni kita kena hai kocai pulau sampai kan itu hai kocai 3 perkara ni. Baru kita faham ibadah kita. Kita takut kita tak faham ibadah sekadar semaya saja. Gol lain tak sebab takut juga apa kita ni. Jadi saya nak cerita kita bahawa orang-orang yang muda kita selalunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan masa yang umur yang muda. Masa dah ni kan? Nak habis dah kan? Masa nak habis dah kan? Hari ni kita kira siapa 2 ni kita perhabis 2 ni lah kita ni. Jadi nak kata orang muda ni dia istilah umur berapa kat ayah ni? Yawacun ni. Umur berapa buat kita? Siapa boleh jawab bagi kita orang muda? Yawacun apa tu? 13 ถึง 15. Yawacun dah. Yawacun kalau istilah angkatan beliau Malaysia dia kata umur 15 sampai kepada umur 40. Tu Yawacun macam mana? Ini umur kong abim kong Malay tapi tu ada pakatan beliau Islam dia tu. Jadi masa tu muda saya dah habis dah. 40 lebih dah, rasa 50 dah. Habis dah. Jadi nak kata masa muda kita ni, pas nak cari orang muda kita berapa orang sini ada 2-3 orang lah. Tapi muda belakang lagi buat kita ni. Insya-Allah tu. Payah nak cari tu. Pemuda tu sebab kadang-kadang kita sembahyang kat masjid ni, kita baca hadis ni, Allah, nak cari pemuda kita tu tak ada sembahyang sekali tu. Cari adanya 50 halah kata belakang. Allahu akbar. Sebab itulah hadis ni dia kata orang yang boleh duduk dengan Allah, aras Allah Subhanahu wa taala tu orang muda-muda yang mana dia tu selalu beribadah kepada Allah. Buat kita tu lepas belakang dah. Rasa-rasa tak masuk lagi buat kita tu. Ada lagi, banyak lagi. Golongan nak sebut ni tapi hak 2 ni yang mari hak hebat-hebat dulu. Tapi kalaulah kita hidup zaman kita muda-muda dulu kan. Kita hidup pada zaman kita muda-muda dulu, kalau kita tu selalu beribadah sebagaimana yang saya cerita saat ni itu, kita termasuk dalam golongan itu. Nampak tak tu? Kalau zaman kita muda-muda dulu kan. Sebab learning saya tengok sebab apa dia sebut dalam hadis ni orang muda, sebab orang muda semakin hari ni cabaran begitu hebat sekali. Susah juga nak cari orang muda kita yang selalu beribadah,
yang selalunya tengok tempat mana yang susah dia pergi bantu, tengok mana masjid yang tidak ada masjid dia pergi buat masjid, tengok yang mana dia ada bekerja yang begitu banyak bagi sedekah. Kita nak pemuda-pemuda yang berbentuk macam ni puak kita. Jadi dengan masa yang tidak mengizinkan kita, sebagai mukadimah lah kepada kita hari ini, dan insya-Allah lah saya pun akan kalau ada masa kita akan jumpa lagi bulan depan ke apa ni mengikut orang ni dia ada program dia lah, dia mengikut atur cara dia. Jadi saya seru kepada puak kita, semoga kita duduk dalam dunia ini kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ni melepaskan kita daripada gejala yang ada dunia dan gejala ada yang akhirat nanti. Maka saya dah sudahi aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.